Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Atifah binti Muhammad Fuad. Dan saya Nur Farhana binti Mak Yazi. Jadi, hari ini kami akan mengulas tentang filem Catch Me If You Can. Filem ini telah ditayangkan pada tahun 2002. Filem ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Frank Abagnale Jr. dan Tom Hanks sebagai Carl Henretti. Filem ini mengisahkan tentang seorang remaja yang telah melarikan diri dari rumah setelah mendapat tahu mengenai ibu bapanya yang ingin bercerai. Dia telah terlibat dalam satu kes penipuan wang terbesar di Amerika. Frank Jr. menipu juru wang bank dengan memalsukan cek. Selain itu juga, Frank yang hanya umur belasan tahun telah memalsukan identitinya dengan menyamar sebagai seorang juruterbang, doktor dan juga peguam. Namun penipuannya tidak berjaya dikesan oleh ejen FBI, Carl Henretti. Di sini bermulalah kisah Frank melarikan diri daripada ditangkap oleh ejen-ejen FBI dengan pelbagai cara sehingga dia tidak dapat ditangkap. Walau bagaimanapun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Pada malam Christmas, Carl dan polis Perancis berjaya menangkap Frank di satu gudang lama yang berdekatan gereja di Perancis. Di sini, kami akan menerangkan beberapa elemen kemahiran berfikir yang telah digunakan oleh Frank William Abagnale Jr. dan juga Carl Henretti sebagai watak utama dan penggerak cerita. Di sini, jelas kita dapat lihat bahawa penggunaan Socratic practice dalam method of inquiry iaitu questioning. Persoalannya, iaitu persoalan pertama, kenapa Frank Jr. bertindak sedemikian? Frank bertindak sedemikian adalah disebabkan oleh konflik keluarga yang sedang dihadapi dan membuatkannya untuk lari daripada rumah. Persoalan kedua, bagaimana Frank Jr. berjaya menipu dan melarikan diri daripada ejen FBI yang ingin menangkapnya? Dengan penggunaan pemikiran yang kreatif, Frank Jr. cuba memperdaya ejen FBI yang dia merupakan ejen khas FBI yang telah dihantar untuk menangkap Frank Jr. Keyakinan dalam bertutur membuatkan ejen FBI iaitu Carl Henretti percaya terhadap Frank Jr. Persoalan seterusnya, siapakah yang mendorong Frank untuk melakukan hal demikian? Tiada siapa yang mendorong Frank Jr. untuk melakukan perkara tersebut. Namun, di dalam kesempitan hidup yang sedang dihadapi oleh Frank membuatkan dia terinspirasi daripada ayahnya untuk mendapatkan wang daripada bank dengan menggunakan cek palsu. Persoalan terakhir ialah bilakah Frank Jr. mula menjadi penipu dan memalsukan cek? Iaitu ketika dia dihalau keluar daripada tempat penginapannya, iaitu setelah dia melarikan diri dan sewaktu dia ketiadaan wang untuk hidup. Frank telah mendapat idea untuk memalsukan cek untuk meneruskan kehidupannya. Selain daripada itu, penggunaan teori intelligence iaitu multiple intelligence oleh Howard Gardner 1983. Beliau mengatakan individu mempunyai tahap kemahiran yang berbeza pada semua aspek kebijaksanaan dan ianya bergantung kepada tiga aspek iaitu dari aspek biologi, sejarah kehidupan peribadi dan juga latar belakang budaya dan sejarah. Di sini kita dapat lihat yang Frank Jr. ini mempunyai sejarah yang agak sedih ketika remaja yang mengubah kehidupannya. Namun, daripada pengalaman tersebutlah ia mampu bertahan untuk terus hidup. Gardner menyatakan ada beberapa kebijaksanaan yang berbeza mengikut potensi manusia. Bagi saya, Frank ini mempunyai kebijaksanaan spatial kerana dia berupaya untuk memasukkan cek. Selain itu, dia juga mempunyai kebijaksanaan interpersonal kerana Frank seorang yang pandai berinteraksi dengan sesiapa pun dan individu lain mudah tertipu dengannya. Seterusnya ialah kebijaksanaan intrapersonal. Apabila Frank menunjukkan minat dalam suatu perkara, dia telah bertindak untuk melakukan perkara tersebut. Dan akhir sekali ialah kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Frank adalah kebijaksanaan emosi, di mana apabila Frank mengetahui Brenda dihalau oleh ibu bapanya keluar daripada rumah kerana menggugurkan kandungan, Frank cuba menenangkan Brenda supaya emosi Brenda stabil.
Aspek-aspek kebijaksanaan ini menunjukkan yang Frank Jr. walaupun dia seorang yang penjenayah, tetapi dia menunjukkan kebijaksanaan dalam berfikir. Beralih kepada gaya Bloom Taxonomy tahun 1956-2001, terdapat 6 perkara yang menunjukkan Frank Jr. menggunakan teknik Bloom Taxonomy dalam membuat penipuan cek. Pertama sekali, dia mengingati iaitu dia mempunyai pengetahuan tentang cek kerana ayahnya telah mengajarkan Frank Jr. tentang cek pada suatu ketika dahulu. Yang kedua, memahami. Frank Jr. memahami apa yang sedang dialami olehnya dan dia faham tentang cara penggunaan cek tersebut. Yang ketiga, mengaplikasi. Setelah mengetahui caranya, Frank Jr. mengaplikasi cara tersebut. Yang keempat, menganalisis. Walaupun telah diaplikasikan cara yang telah diajar oleh ayahnya, namun dia gagal untuk mendapatkan kepercayaan juruwang bank untuk keluarkan duit. Yang kelima, menilai. Frank membuat penilaian bagaimana untuk mengeluarkan wang tanpa dicurigai. Frank menemui jalan penyelesaian iaitu tanpa sengaja dia terserempak dengan seorang juruterbang yang hendak mengeluarkan wang di bank. Juruterbang tersebut sangat dilayani dengan mesra. Jadi Frank membuat keputusan untuk menyamar menjadi juruterbang dan cuba untuk mengeluarkan wang. Teknik Bloom Taxonomy yang terakhir iaitu mencipta. Jadi setelah berjaya mengeluarkan wang dengan menyamar menjadi seorang juruterbang, Frank Jr. menambah baik pemalsuan ceknya supaya menampakkan cek yang digunakan adalah cek yang betul. Filem ini juga menggambarkan individu ini sebenarnya seorang yang kreatif kerana Frank Jr. dan Carl merupakan seorang yang suka mengambil risiko, tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara dan juga mempunyai banyak idea baru untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri yang saya sebutkan tadi merupakan ciri-ciri seorang yang kreatif dalam berfikir. Frank Jr. ini merupakan seorang yang mempunyai tujuan, matlamat dan objektif yang jelas untuk mengumpul wang. Hal ini kerana dia mahu membuat keluarganya bersatu semula dan bahagia seperti dahulu. Dalam membuat keputusan, Frank juga membuat keputusan berdasarkan 5 komponen iaitu yang pertama, siapa. Frank tahu yang dia perlu membuat keputusan sendiri kerana dia menghadapi masalah tersebut sendirian. Seterusnya, perlu. Mengapa dia perlu membuat keputusan? Kerana jika tidak membuat keputusan untuk melarikan diri, Frank Jr. akan ditangkap oleh ejen-ejen FBI di malam pertunangannya. Yang ketiga iaitu masa. Frank Jr. mengambil masa untuk melepaskan diri daripada ejen-ejen FBI ketika mahu ke lapangan terbang. Seterusnya iaitu kriteria. Sebelum membuat keputusan tersebut, Frank Jr. telah memikirkan kriteria yang dia akan melepasi ejen FBI tersebut dengan membawa beberapa pramugari untuk mengaburi mata ejen-ejen FBI. Yang terakhir iaitu risiko. Frank Jr. mengambil risiko untuk meninggalkan Brenda iaitu wanita yang dia cintai untuk melepaskan diri daripada ditangkap oleh ejen-ejen FBI. Namun, setiap keputusan yang dibuat akan ada juga kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Frank adalah ketika dia membuat keputusan terburu-buru apabila mengetahui yang ayahnya telah meninggal dunia ketika dia berada di penjara. Keputusan yang dibuat mengikut emosi tersebut menyebabkan Frank melarikan diri dari kapal terbang untuk pergi ke rumah ibunya. Namun, dia melihat ibunya sedang bahagia bersama suami baru. Hal ini membuatkan Frank ditimpa lagi masalah kerana telah melarikan diri lagi dari ejen FBI. Saya berpendapat bahawa filem ini baik dan sesuai untuk tontonan semua kerana ianya banyak memberi pengajaran dan juga teladan. Walaupun filem ini menunjukkan beberapa tingkah laku yang tidak baik seperti menipu, namun cara berfikir yang telah ditunjukkan oleh Frank Jr. dan juga Carl Henretti kita boleh ikuti. Sejujurnya, tindakan Frank yang melarikan diri daripada masalah adalah tidak sewajarnya dilakukan kerana
Jika dia memikirkan dengan lebih panjang dan matang, dia akan hidup seperti remaja biasa dan tidak akan dikejar oleh sesiapa dan juga tidak akan mempunyai masalah. Daripada hidup dikejar oleh ejen FBI dan juga polis, lebih baik kita mengejar masa depan. Lagipun, Frank Jr. hanya belasan tahun je. Jika dia belajar secara lebih tekun, sudah semestinya dia akan mendapatkan pekerjaan yang menjamin masa depannya dan tidak perlu hidup dalam penipuan. Walau bagaimanapun, di sini Frank Jr. memberikan kita satu pengajaran bahawa kita perlu berfikir secara kreatif untuk meneruskan kehidupan tanpa bergantung kepada ibu bapa. Sikap Frank Jr. patut dipuji kerana dia berusaha keras untuk membuatkan keluarganya kembali hidup seperti biasa dan hidup bahagia. Pada pendapat saya, sepanjang filem ini, penonton akan merasakan perasaan yang bercampur seperti kegusaran, kagum dan hairan. Saya tidak boleh berhenti berfikir bagaimana seorang kanak-kanak yang baru berusia 16 tahun boleh memperbodohkan ejen profesional yang telah bekerja selama 12 tahun di FBI. Dan bagaimana pula dia berjaya memasukkan cek dan berjaya menipu syarikat-syarikat besar. Di dalam filem ini juga, kita boleh melihat watak-watak manusia yang sering dibohongi oleh kehidupan dan memilih pembohongan yang dibuat-buat oleh diri sendiri. Carl ada memberitahu Frank bahawa ini adalah pelarian sebenar dari Frank, bukan penerbangan fizikal, tetapi pelarian jiwanya. Saya juga boleh melihat terdapat banyak makna dalam filem kehidupan yang dapat dipelajari dari filem Catch Me If You Can, terutamanya bagi manusia yang lari dari kesusahan hidup. Secara kesimpulannya, filem ini menunjukkan beberapa komponen dalam kemahiran berfikir yang telah kita pelajari yang juga telah digunakan oleh watak-watak utama dalam filem Catch Me If You Can. Setiap perkara yang hendak dilakukan dengan membuat keputusan yang terbaik adalah berdasarkan beberapa penilaian. Oleh itu, setiap keputusan dan perkara yang hendak kita lakukan di masa akan datang haruslah difikirkan dengan baik dan jelas. Itu sahaja penerangan dan ulasan sedikit tentang filem Catch Me If You Can daripada kami. Sekian, terima kasih.